Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang dan juga ruang kepada kita dapat bersama-sama pada malam ini. Kita dapat bersama-sama menambahkan ilmu pengetahuan. Kita dapat bersama-sama menambahkan keyakinan kita terhadap agama kita. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kita berkaitan dengan qisasun min qisasis sahabah. Kisah para sahabat yang seterusnya diberi nama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Beliau adalah seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mempunyai dua cerita yang hebat. Mempunyai dua kisah yang hebat berkaitan dengan peristiwa beliau berhadapan dengan dua raja besar ataupun dua raja kuasa besar Parsi dan juga Rom. Beliau mempunyai kisah yang tersendiri yang memberi maksud dan juga pengajaran buat kita semua, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya bermula pada tahun ke-6 Hijrah. Pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bercadang untuk meluaskan dakwah Islam ini kepada raja-raja bukan Arab. Beliau ingin menyebarkan Islam kepada raja-raja bukan Arab melalui surat yang ditulis oleh baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka baginda telah menawarkan tugas ini kepada mana-mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ingin menyampaikan surat tersebut kepada mana-mana raja. Maka di kalangan sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi telah dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menyampaikan
surat dakwah tersebut kepada Raja Parsi. Maka Abdullah bin Hudzafah tanpa segan dan juga silu dan tanpa rasa keberatan, maka beliau menerima taklifan yang diberikan kepada baginda dengan hati yang terbuka. Walaupun beliau tidak pernah berada ataupun pernah sampai ke negara Parsi, tidak kenal siapa-siapa di sana, tidak ada pengalaman di negara tersebut, tetapi beliau dengan berani menuju ke Parsi seorang diri tanpa ada sesiapa pun bersama-sama dengan beliau. Apabila beliau sampai di sana, beliau telah menuju ke sebuah istana. Istana yang didiami oleh Raja Parsi. Beliau dengan berpakaian biasa. Berpakaian biasa, tidak pakai comel-comel lah. Moga orang Arab biasa. Beliau datang ke istana untuk berjumpa dengan Raja Parsi, dan pengawal tersebut telah membenarkan Abdullah bin Hudzafah menghadap. Maka Raja Parsi telah menitahkan supaya diadakan majlis yang besar-besaran kerana menyambut ketibaan utusan daripada Madinah. Apabila berada di dalam majlis tersebut, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ingin menyampaikan surat dengan tangan dia sendiri. Walaupun pengawal tersebut ingin mengambil surat tersebut, tetapi dia ingin menyampaikan surat tersebut dengan tangannya sendiri. Maka Raja Parsi tadi terima surat tadi, lalu dia buka surat tersebut, maka dia pun baca, Bismillahirrahmanirrahim, Salamun ala manittaba'al huda. Bismillahirrahmanirrahim, Salamun ala manittaba'al huda. Bismillahirrahmanirrahim, daripada Muhammad Rasulullah kepada Kisra Raja Parsi, salam sejahtera kepada orang yang mengikut petunjuk. Bila Raja Parsi baca surat tersebut, dia naik marah. Marah dia kerana surat bagi dia, surat tu biadab. Tak patut seorang manusia tulis surat sebegitu kepada dia, sedangkan dia seorang raja. Bila seorang raja, maka dia tidak layak untuk menerima surat seperti itu. Maka dia menghalau Abdullah bin Hudzafah keluar daripada istana. Dia tubik, keluarlah daripada istana, balik semula ke Madinah Al-Munawwarah, dalam keadaan dia melihat Raja Parsi tersebut mengoyak surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memarahi Abdullah bin Hudzafah. Balik semula ke Madinah Al-Munawwarah, dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita apa yang berlaku. Dia bagi surat, Raja Parsi soyok, dia juga marah. Maka keluarlah
daripada mulut baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mazzaqallahu mulkah, mazzaqallahu mulkah, mazzaqallahu mulkah. Allah Ta'ala akan menghancurkan kerajaannya. Ini doa Nabi. Allah Ta'ala akan menghancurkan kerajaan Parsi. 3 kali Nabi ulang. Raja Parsi tak puas hati. Dia tidak dare nak ambil apa-apa tindakan kepada Abdullah bin Huzaifah. Kerana Abdullah Huzaifah sudah berjaya selamat sampai di Madinah. Maka Raja Parsi ni dia rasa kecewa, dia rasa berdendam, dia rasa marah. Maka dia menulis surat kepada puak-puak dia ataupun kroni dia lah, yang berada di Yaman. Masa tu wakil dia yang berada di Yaman bernama Badzan. Nama Badzan. Dia tulis surat, dia kata, wahai Badzan, aku minta mu cari 2 orang pahlawan yang gagah. Munggi ke Madinah, munggi cari seorang lelaki yang bernama Muhammad, mu bawa dia mari jumpa dengan aku. Ni isi kandungnya surat. Maka Badzan pun cari 2 orang pahlawan yang gagah. Pergi ke Madinah Al-Munawwarah, cari lelaki yang bernama Muhammad. Siapa di Madinah? Dia tanya, dia berada sampai di kawasan masjid. Dia pun tanya, mana satu, siapakah lelaki yang bernama Muhammad? Orang tunjuk, itulah Muhammad. Dia pun pergi jumpa dengan Muhammad. Maka dia royak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia kata, Raja Parsi minta mu gi ngadak dia. Raja Parsi minta mu gi ngadak dia. Kalau mu ikut dia, maka kamu akan memperolehi kebaikan. Kamu tidak akan diapa-apakan. Tetapi sekiranya kamu enggan, maka akan berlakulah kemusnahan dan malapetaka kepada kamu dan juga kaum kamu. Nabi pun senyum. Nabi senyum, Nabi jawab, mu baliklah. Mu balik, mu mari pula esok. Mudah yang Nabi ni. Orang duk bobel, dia senyum. Sebab Nabi ni, dia tidak cepat marah. Nabi ni, orang yang tidak cepat marah. Sebab tu kita nak jadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah, antara sifatnya, kita kena tahan marah. Jangan cepat marah. Jangan cepat marah. Berlaku dalam sejarah, nak orang ceritanya Nabi ni tak mudah marah. Berlaku pada suatu hari, ulama Yahudi mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni selingan. Mari jumpa dengan Nabi, kutik-utik dengan Nabi. Nabi sengaja butai dengan ulama Yahudi ni, sengaja butai. 3 hari sebelum sampai tempoh, Nabi bayar utai tersebut, dia sapa. Dia sapa jumpa dengan Nabi, Nabi berada di khalayak ramai. Ramai-ramai. Dia mari, dia kata, ulama Yahudi itu mari, dia kata, "Lah mana? Mu Muhammad, dia keturunan mu Abdul Muttalib ni jenis pesing payah bayar hutang. Aku tahu yak ritu lagi." Kalau kita dekat kaki lah perut dah. Mu ni Muhammad,
dia juga keturunan mu. Ha, bunyi keturunan tu kak. Panah lalu. Mu dia juga keturunan mu ni wahai Muhammad jenis payah basuh. Payah bayar hutang. Aku tahu lama dah. Kebetulan Saidina Umar dah. Saidina Umar ni dia orang backing, dia tidak marah. Orang backing. Bila backing dia nak kata Yahudi tadi. Nabi kata jangan apa-apakan dia wahai Umar. Aku nak mu pergi ambil duit hak aku berhutang dengan dia tu, mu langsaikan hutang aku dengan dia, lepas tu mu tambah lagi duit ke dia, sebab mu duk retak dia, sebab mu duk repok dia. Dah lah bayar hutang, lepas tu tambah lagi bonus sebab mu duk repok dia, menyebabkan dia ni takut. Ni Nabi. Orang kata macam-macam pun dia cool je. Sedangkan kahwin tu mari 3 hari awal. Kalau kita kat amat kelik lah, moga janji bila? Janji esok. Tiba-tiba mari dah. Nabi tak apa. Mu bayar duit ni ke dia. Lepas tu mu tambah lagi pitih dia. Saidina Umar pun akur dengan arahan Nabi. Maka Saidina Umar bawa ulama Yahudi ni nak pergi ambil duit. Duk tengah berjalan, dia panggil, wahai Umar, aku tak usah balik. Aku nak pergi jumpa dengan Muhammad semula. Saidina Umar kata, apa? Dia kata, saat aku melihat wajah Rasulullah, saat aku melihat wajah Muhammad, aku sudah kenal dia adalah Nabi akhir zaman. Dan tanda-tanda kenabian itu ada kepada dia. Gabriel tanda dia. Yang pertama, dia tidak cepat marah. Yang kedua, dia berlaku adil ketika marah. Yang ketiga, dia memaafkan kesalahan orang yang menzalimi dia. Akhir sekali pendeta tu, ulama Yahudi tu mari jumpa dengan Nabi, mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi muamalah Nabi dengan orang Yahudi tu, ulama-ulama kita buat pengajaran, buat hukum bahawasanya kita boleh berurus niaga, boleh nego dengan orang bukan Islam. Dia panggil fiqhul muamalat. Fiqh muamalat. Kita boleh buat urusan, boleh jual beli, boleh nego dengan orang bukan Islam. Selagi mana orang bukan Islam tu dia tidak khianat kepada kita, dia tidak tipu kita, dia tidak ekstrim, dia tidak mengarut, maka hukum adalah harus. Sebab tu Nabi sengaja berhutang dengan orang Yahudi tadi, sebab nak buat hukum kepada kita, boleh kita bermuamalat, kita nego, berjual beli dengan orang bukan Islam. Nak ayat ceritanya, Nabi ni tidak cepat marah. Nabi kata balik, esok mu mari pula. Esok kahwin tu mari pula 2 orang. Mari royak benda yang sama. Mari royak benda yang sama. Maka Nabi pun royak. Mung ni tak akan jumpa dah dengan raja mung lepas pada ni. Ni mukjizat Nabi. Mung tak akan jumpa dah dengan raja mung lepas pada ni. Kerana Allah Ta'ala telah membunuh raja kamu dengan menggunakan anak dia sendiri. Anak dia bernama Syirawah, yang merampas kuasa daripada ayah dia. Anak bunuh ayah sebab nak kepada kuasa. Nabi royak kepada 2 orang tadi. Kejut. Dua orang tadi kejut. Capu marah. Tergamuk mu royak lagu tu. Mu tahu mana mu ni pelawak.
Muni nak peruduh raja aku dan juga sebagainya. Macam-macam lah dia royak. Akhir sekali payah sangat dia balik semula. Dia balik jumpa dengan Barzan. Dia balik jumpa dengan Barzan. Tadi dia cerita gapo Nabi royak ke dia. Mu tak akan jumpa dah dengan Raja Parsi. Sebab Raja Parsi telah dibunuh oleh anak dia sendiri, iaitu yang bernama Syirawah yang merampas kuasa. Barzan kata gini, kita tengok betul ke salah hak Muhammad ni royak. Kalau betul, memang sengotilah dia ni Nabi akhir zaman. Duk semata siapa surat kepada Barzan. Siapa surat kepada Barzan. Dalam surat tersebut Syirawah tulis, aku telah membunuh ayah aku kerana ayah aku telah membunuh puak-puak kita. Maka learning aku adalah Raja Parsi, maka mutaatlah kepada aku. Barzan baca surat tu. Bila baca surat tu, dia pun mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini hebatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kerana mukjizat yang Allah Taala berikan kepada dia dan sikap berani yang ada kepada Abdullah bin Uzzafah. So lagi cerita Abdullah bin Uzzafah dengan Raja Rom. Abdullah bin Uzzafah dengan Raja Rom. Dalam satu peperangan, Abdullah bin Uzzafah telah ditangkap dan menjadi tawanan perang dalam perang tersebut. Dan dia telah diikat di sebuah tiang. Bila Raja Rom sapa, tentera-tentera Rom, panglima dia ni royak. Hok mu tengok di tiang tu, dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masa tu zaman pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala. Nabi sudah wafat, Saidina Umar sudah wafat, Saidina Abu Bakar sudah wafat, Saidina Umar ada masa tu. Dia kata ni sahabat Nabi ni, iaitu Abdullah bin Uzzafah. Raja Rom pun pergi jumpa dengan Abdullah bin Uzzafah yang sedang diikat tangan dia di sebatai tiang. Maka dia pun tawar kepada Abdullah bin Uzzafah, aku tawar kamu untuk masuk agama aku, maka aku akan bebaskan kamu dan aku akan muliakan kamu. Dia tawar. Dia tawar kahwin ni masuk agama dia, keluar daripada agama Islam, masuk agama aku, maka aku akan muliakan kamu dan aku akan bagi gapo hak munah. Abdullah bin Uzzafah pun jawab, aku lebih suka mati 1000 kali ganda dengan apa yang engkau tawarkan kepadaku. Aku rela mati daripada aku ikut agama kamu. Ni orang panggil istiqamah, berpegang kepada akidah perjuangan. Tidak sanggup untuk menggadaikan agama dia, tidak sanggup untuk gadaikan maruah dia semata-mata kerana agama Islam. Itulah yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Bilal bin Rabah, Khabbab ibnul Arad, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Mereka sanggup mati dan mereka tidak sanggup untuk menjual agama mereka kerana tawaran-tawaran yang ditawarkan kepada mereka. Dan kita lihat bagaimana berlaku juga kepada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini, dia ditawarkan
dengan pelbagai tawaran-tawaran hebat. Kerana masa tu dalam perang Tabuk, Nabi telah boikot dia. Nabi telah orang panggil, Nabi telah boikot dan juga Nabi telah menghukum Ka'ab bin Malik kerana lambat hadir di dalam peperangan Tabuk. Maka dipendekkan cerita, Nabi iqab Ka'ab bin Malik ni selama 50 hari. 40 hari Ka'ab bin Malik tidak dibenarkan untuk bercakap dengan penduduk-penduduk Madinah. Dia penduduk-penduduk Madinah dilarang bercakap dengan Ka'ab bin Malik. Bayangkan adik kakak, bukan orang masjid je tak kecek dengan Ka'ab bin Malik ni. Sebutir Madinah, gi mana-mana orang tak layan Ka'ab bin Malik. Hatta Ka'ab bin Malik bagi salam kepada sahabat pun, sahabat tak jawab salam dia. Sedangkan Ka'ab bin Malik ni sahabat Nabi. Bukannya orang munafik, bukannya orang jahat, sahabat Nabi. Tapi Nabi iqab dia. Nabi denda dia. Adakah Nabi tak sayang? Adakah Nabi benci? Tak. Nabi nak ajar dia, Nabi nak tengok orang yang betul-betul beriman kepada Allah, walaupun dia diuji setara mana pun, dia tidak akan berganjak. Cukup 40 hari, Nabi panggil, Nabi menambahkan lagi hukuman kepada Ka'ab bin Malik, iaitu kepada dia, isteri tidak dibenarkan untuk bersama-sama dengan Ka'ab bin Malik. Maknanya bini dia tak cara ke dia 10 hari. Tetapi Ka'ab bin Malik, dia tidak sedih, dia tidak beronak. Dia tetap beriman kepada Allah Ta'ala, walaupun ada raja daripada Parsi tawar kepada Ka'ab bin Malik di atas surat. Dia kata, wahai Ka'ab bin Malik, aku tahu nabimu ni boikotmu, nabimu ni dendamu, nabimu ni tak cara kamu, nabimu ni benci kamu. Macam-macam lah dia hasut. Maka aku tawar kamu supaya kamu duduk bersama-sama dengan aku. Lopak mari ikut aku, maka aku akan bagi kamu gapo hak muno. Dia buruk Nabi. Dalam surat tersebut dia tarik Ka'ab bin Malik. Sebab apa? Sebab dia tahu orang Ka'ab bin Malik ni kalau duduk bersama-sama dengan dia akan boleh kekuasaan, dia akan boleh kekuatan. Ka'ab bin Malik sebut, bila aku baca surat tu, aku ambil, kalau lo ni gak lighter dah, aku ambil lighter, aku bakar surat tadi. Dia kata, hazihi fitnah, ini adalah fitnah kepada aku. Orang tawar macam-macam, orang tawar tanah, tawar pitih, tawar macam-macam, tapi dia tolak. Akhir sekali Ka'ab bin Malik, Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran membebaskan Ka'ab bin Malik, dan Allah Ta'ala memaafkan kesalahan Ka'ab bin Malik. Dan ternyata Ka'ab bin Malik adalah seorang sahabat Nabi yang istiqamah dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Hudzafah pun sama. Tawar, tasir, tolak. Akhir sekali dia nak khianat juga kepada Abdullah bin Hudzafah ni. Dia kata, kalau mu degil, aku akan campurkan sahabat-sahabat kamu ke dalam api, ke dalam air yang mendidih. Abdullah bin Hudzafah kata, aku tak sih juga, aku tak akan tukar agama aku. Maka Raja Rom tadi, dia pun ambil tawanan perang hak lain, hak jatuh, dia pun lepas ke dalam api, ke dalam air yang mendidih, hak gelegok, hak panas ni. Mati kawan ni. Bila mati, bila dia nak capuk
orang yang kedua. Abdullah bin Huzaifah kata, nanti dulu. Dia kata, nanti dulu. Dia kata, dia pun menangi. Dia menangi. Bila dia menangi, akhir sekali orang pun lepas ikatan dia. Sukarlah Raja Rom. Sebab dia jerit tengok kahwin ni mati, dia menangis. Dia pun bawa lah raja, dia bawa Abdullah bin Huzaifah, dibawa oleh pengawal tadi, pergi jumpa dengan Raja Rom. Aku tahu mu menangis. Dia tanya, kenapa kamu menangis? Dia kata, aku menangis bukan kerana aku sedih melihat sayang-sayang aku telah dibakar, dilemparkan oleh kamu, tetapi aku nak sangat-sangat supaya seluruh tubuh aku ini dicampakkan ke dalam api, walaupun berkali-kali aku ni mati. Aku tak kisah. Mu capuk aku, lepas tu mu buat tubik, mu capuk pula beberapa banyak kali pun aku suka kalau mu boleh buat lagu tu. Cuma aku sedih sebab mu hanya mampu campurkan aku hanya sekali je. Oh, marah Raja Rom. Oh, aku ingat kau jerit ni sebab takut, sebab nak tukar agama. Rupa-rupanya dia buat nganying pula kepada Raja Rom. Maka akhir sekali Raja Rom ni kagum dengan istiqamah, dengan orang panggil ketegasan Abdullah bin Huzaifah. Raja Rom kata, mu nak ke tak? Kalau mu ni cium dari aku. Dia tahu. Mu nak ke tak kalau aku suruh mu cium dari aku, lepas tu aku akan lepaskan kamu. Mu nak ke tak? Abdullah bin Huzaifah kata, orang lain pun mu akan lepas juga ke? Allah Huzaifah tanya. Okey, Raja Rom kata, aku akan lepaskan tentera-tentera Islam yang lain. Bukan mu je aku lepas, tapi orang lain pun aku lepas juga. Maka Abdullah bin Huzaifah siung dari Raja Rom tadi. Bila dia siung, maka Abdullah bin Huzaifah pun selamat. Dia juga tentera-tentera Islam lain pun selamat juga. Baliklah dia jumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar tanya, bagaimana kamu boleh melepaskan diri daripada Raja Rom tadi? Dia pun cerita. Dia kata, aku cium dahi Abdullah bin Huzaifah, menyebabkan bukan aku je selamat, tetapi sahabat-sahabat lain pun selamat. Bila Abdullah bin Huzaifah royak lagu tu, keluar daripada mulut Sayyidina Umar, haqqun ala kulli muslim an yuqabbala ra'su Abdullah bin Huzaifah wa ana abda'u bizalik. Dia kata, hendaklah bagi setiap orang Islam ni, mu kena cium kepala Abdullah bin Huzaifah. Dan aku adalah orang yang pertama yang akan mencium kepala Abdullah bin Huzaifah. Maksudnya apa? Tindakan yang dilakukan oleh Abdullah bin Huzaifah itu dipuji oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun dia terpaksa mencium dahi Raja Rom yang tidak memeluk agama Islam. Ni tindakan bijak yang dilakukan oleh Abdullah bin Huzaifah, yang dia mementingkan sahabat-sahabat dia yang lain. Kerana dia siung dahi tadi, sahabat-sahabat lain selamat, tidak mati sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Sebab tu sahabat Nabi ni dia bijak, dan dia fatanah, bijak, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dan kita sebagai orang Islam pun kita kena bijak. Kita kena bijak, jangan sesekali kita dipermainkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk melaga-lagakan orang Islam. Orang kafir ni dia suka tengok orang Islam ni bala sama-sama dia. Dia buat, dia timbulkan apa-apa isu untuk orang Islam ni bala. Bila orang Islam ni bala, maka dia tidak bertegur siapa. Dia putus hubungan silaturrahim. Ukhuwah dia tak ada. Bila ukhuwah dia tak ada, silaturrahim tu tak ada, berjauhan daripada orang lain, caramu, aku cara aku, maka orang Islam akan lemah. Orang Islam akan jatuh kerana orang Islam menjauhkan diri. Duduk balah sama-sama sendiri, duduk perang sama-sama sendiri. Musuh mengambil kesempatan di atas kelemahan kita. Sebab tu orang Islam ni kena bijak. Kita jangan ikut telunjuk musuh-musuh Allah Ta'ala. Kita jangan ikut tarian musuh Allah Ta'ala nak melaga-lagakan umat Islam. Sebab tu Nabi dia bijak berhadapan dengan musuh-musuh Allah Ta'ala. Dia tahu apa yang musuh nak buat. Dan kita, walaupun kita sudah kematian Rasulullah, walaupun kita sudah kematian Khulafaur Rashidun, tetapi kita ada ulama. Ulama ada royak kepada kita, bagi tunjuk ajar kepada kita bagaimana perancangan musuh, bagaimana taktik musuh nak melaga-lagakan umat Islam, nak merosakkan umat Islam setelah dia melihat kekuatan Islam di medan peperangan. Kita baca dalam sirah Nabawiyah bagaimana tentera-tentera Islam walaupun dia tidak ramai berhadapan dengan musuh yang ramai berlipat kali ganda, tetapi tentera Islam mendapat kemenangan. Dia kaji kenapa orang Islam ni perang menang walaupun tak ramai orang Islam ni menang. Dia kaji. Dia kata orang Islam ni perang sebab nak mati. Puak-puak dia perang nak hidup. Orang Islam ni dia perang nak mati sebab dia nak syahid. Dia nak mati syahid. Sebab tu dia perang, dia tak takut ke siapa. Maka orang kafir dia buat kajian bagaimana kita nak melemahkan orang Islam, bagaimana kita nak merosakkan orang Islam. Kerana kalau kita perang depan-depan, tentu kalah kita. Maka dia buat ghazwatul fikri. Dia buat, orang panggil peperangan sarah. Dia buat perang sarah. Ghazwatul fikri, peperangan sarah. Bagaimana dia buat? Dia mewujudkan ideologi. Dia wujudkan ideologi barat. Dia cipta Islam liberal, dia cipta sekular, dia cipta aliran komunis, dia cipta aliran kapitalis, macam-macam aliran yang dia buat supaya orang Islam ni beriman dengan aliran tersebut dan meninggalkan ajaran Islam yang sebenar. Dan dia telah berjaya. Dia telah berjaya dengan orang panggil, dengan dia merosakkan institusi keluarga, dia merosakkan wanita, dia merosakkan anak-anak muda. Dia berjaya buat. Dia berjaya buat menghalalkan perkahwinan di antara lelaki dengan lelaki, menghalalkan perkahwinan di antara perempuan dengan perempuan. Kita tak nampak sangat di Kelantan ni, tapi di barat orang Islam bukannya orang kampung supaya ngambang, profesor, doktor, jatah dengan jatah buat permohonan dengan kerajaan, amo tak ingat kerajaan mana, untuk meluluskan perkahwinan sejenis. Jatah dengan jatah nikah. Kita tak berasa Kelantan kita tak ada, tapi luar negara barat orang Islam
perkahwinan sejenis. Hak tina dengan hak tina, hak jantan dengan hak jantan. Normalisasi perkahwinan. Dia berjaya buat. Dia kita tengok orang tina kita, perempuan, wanita-wanita mendedahkan aurat. Tak malu mendedahkan aurat. Rasa bangga apabila mendedahkan aurat. Rasa orang hok pakai tudung, orang hok pakai nikah ni seolah-olah orang panggil apa? Katak di bawah tempurung. Pakai tudung ni seolah-olah orang panggil tidak berpendidikan tinggi. Kolok. Seolah-olah lagu tu dia buat. Jadi hok nampak hebatnya pakai skirt. Free hair. Hok ni dia hok pandangan barat ni dia bawa. Dia benda tu sudah berlaku. Sudah berlaku. Sebagai contoh, Sister in Islam, SIS. Bagaimana mereka mempertahankan hak-hak wanita kononnya, tetapi melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara tuntutan dia apa? Kalau lelaki boleh menceraikan suami, kalau lelaki boleh menceraikan isteri, maka kita kena benar isteri boleh menceraikan suami. Ini hak dia, tuntutan dia. Kalau lelaki boleh 1/2 daripada harta saka, maka orang tina pun boleh 1/2 daripada harta saka. Kalau lelaki boleh menjadi imam di dalam semaya walaupun bercampur dengan perempuan, maka perempuan pun boleh menjadi imam kepada jemaah walaupun bercampur dengan lelaki. Batu timbul Aminah Waduk tu. Ni normalisasi yang dia buat. Dia orang Islam terkesan dengan benda-benda lagu tu. Sebab tu dulu LGBT, lesbian, gay, bisexual, timbul benda lagu ni. Di Facebook ada, terbuka buat spanduk dan juga sebagainya. Alhamdulillah. Orang Islam bangkit, orang Islam marah, orang Islam tetap, alhamdulillah. Kita tak jumpa dah dulu dalam Facebook dia tulis dengan terang-terangnya. Dakwah dia, bagi dia dakwah lah. Agenda LGBT, dia kebar daerah dia hak pelangi tu. Buat belarut ni pokok dia bersuruh boleh jadi LGBT. Tunjuk korang dia ni LGBT. Oh, kalau zaman Saidina Umar tak ada tekuk belakang demo ni. Kalau zaman Saidina Umar, alhamdulillah, orang Islam bangkit, pokok Islam, orang kita marah, orang kita tetap, orang Islam tunjuk perasaan, alhamdulillah. LGBT ni ada tapi tidak galak. Dulu dalam Facebook royak. Seru buat gotu, seru buat go ni. Ni orang panggil kejayaan. Musuh-musuh Allah Ta'ala melemahkan orang Islam. Sebab tu orang Islam ni dia kena bijak. Bijak adalah sifat Nabi SAW. Maka kita kena bijak juga. Kerana Nabi kita bijak, maka orang Islam ni kena bijak. Bila orang Islam ni bijak, orang kafir tak boleh nak tipu. Musuh-musuh Allah Ta'ala tak boleh nak tipu. Marilah siapa-siapa nak kelong pun, kita tahu mu ni adalah permainan daripada barat. Mu ni nak melaga-laga ke aku, mu ni nak melemah-lemah ke orang Islam. Kita tahu dan juga kita sedar. Sebab itulah adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, selain daripada kita belajar akidah tauhid kita kena belajar juga bagaimana perancangan daripada barat dia nak melaga-lagakan umat Islam. Kita kena baca. Kita belajar fiqh, kita belajar hadis, kita belajar sirah, kita kena belajar juga bagaimana orang kafir nak melemahkan orang Islam. Bagaimana agenda dia nak melemahkan orang Islam, kita kena tahu juga perancangan dia. Barulah kita boleh berada selangkah di hadapan. Kita boleh berada 2 langkah di hadapan. Kerana kita tahu ini adalah perancangan daripada Yahudi, ini perancangan daripada Barat. Banyak buku-buku yang ditulis menceritakan bagaimana agenda Barat nak merosakkan Islam. Dalam bahasa Melayu ada,
dalam bahasa Arab ada, didedahkan dengan secara terbuka. Kita boleh baca. Hak boleh bahasa Inggeris, baca dalam bahasa Inggeris. Hak boleh baca dalam bahasa Arab, baca dalam bahasa Arab. Hak boleh baca Melayu, baca bahasa Melayu. Sebagai contoh, dia panggil RAND Corporation. RAND Corporation. Ini getah kerja yang dibincangkan dalam muktamar orang-orang Yahudi. Dia tulis dalam tu satu persatu cara-cara dan juga kaedah nak merosakkan umat Islam, nak melemahkan umat Islam. RAND Corporation ni dalam bahasa Inggeris dan sudah diterjemah dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu pun ada, kita baca. Boleh tarik lalu dalam Google. RAND Corporation tu lalu dalam Google. Secara terbuka. Dia royak kita nak merosakkan orang Islam, kita buat gini. Sebab tu kita sebagai orang Islam, sebagaimana Ambo sebut, kita kena cerdik, kita kena celak, dan kita kena berani untuk mempertahankan agama kita, untuk mempertahankan umat Islam daripada terus ditipu dan dipermainkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa sallallahu wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.